Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Okey, Alhamdulillah berjumpa kita lagi untuk kelas kita hari ini. Okey, jadi dalam kelas yang lepas, cikgu dah terangkan mengenai hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Luar Alam Melayu. Betul? Okey. Jadi, untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang terakhir mengenai Kesultanan Melayu Melaka, iaitu 5.3 mengenai pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Jadi, kita akan lihat dan cikgu akan terangkan satu persatu bagaimana pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka ni. Jadi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ni berakhir dengan kedatangan Portugis pada tahun 1511. Jadi peristiwa itu penting kerana tahun tersebut menandakan bermulanya serangan Portugis dan penaklukan Portugis ke atas Melaka. Jadi Kesultanan Melayu Melaka ni pun menggunakan beberapa strategi untuk menghadapi serangan daripada Portugis. Jadi walaupun Kesultanan Melayu Melaka terpaksa berundur, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka ni terus berjuang untuk mengembalikan kedaulatannya. Okey, jadi cikgu akan terangkan mengenai garis masa pengakhiran Kesultanan Melaka yang berpusat di Melaka ni. Jadi antara garis masa dan juga faktor-faktornya adalah yang pertama, faktor dalaman. Okay, cikgu akan terangkan sebentar lagi. Yang kedua adalah serangan Portugis. Lepas serangan Portugis, strategi Melaka. Itu bagaimana strategi Melaka untuk menghadapi serangan Portugis. Dan akhir sekali adalah perjuangan Melaka untuk mengembalikan kedaulatannya. Jadi kita akan lihat satu persatu bermula dengan faktor dalaman. Apakah antara faktor-faktor yang menyebabkan Portugis datang nak menyerang Melaka? Adakah berpunca daripada faktor dalaman yang disebabkan oleh dalaman daripada Melaka sendiri. Seterusnya kita akan lihat serangan Portugis. Kenapa Portugis tu datang ke Melaka? Untuk apa? Lepas tu kita akan lihat strategi-strategi Melaka. Macam mana strategi Melaka untuk menghadapi serangan Portugis ni. Dan akhir sekali kita akan lihat macam mana perjuangan Sultan Melaka untuk mengembalikan kedaulatan Melaka ni sendiri. Okay, pertama sekali kita akan lihat faktor dalaman. Apakah faktor dalaman yang membuatkan Portugis nak datang ke Melaka ni? Faktor-faktor dalaman yang berpunca daripada dalaman di negeri Melaka itu sendiri. Okay, jadi faktor dalaman kita terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah masalah kepimpinan dan yang kedua adalah masalah perpaduan. Okay, jadi yang pertama adalah masalah kepimpinan. Kenapa? Kerana dikatakan kelemahan Sultan Mahmud Shah pada ketika itu yang merupakan Sultan Melaka dan juga pembesar dalam pemerintahan dan juga dalam pentadbiran telah menyebabkan ketidakstabilan politik yang mana terdapat amalan pilih kasih, amalan rasuah dan juga amalan penyelewengan dalam pentadbiran. Jadi kerana amalan pilih kasih, amalan rasuah, kerana penyelewengan dalam pentadbiran itu telah menyebabkan perbalahan sesama sendiri dalam kalangan pembesar. Okey, jadi yang kedua pula, faktor dalaman yang kedua adalah masalah perpaduan. Kenapa dikatakan masalah perpaduan? Okey, pada ketika itu rakyat tak bersatu padu, berlaku persaingan kuasa antara pembesar Melaka yang menyebabkan perpecahan dan juga askar upahan dari luar yang tidak taat setia kepada Melaka. Jadi kerana faktor dalaman iaitu masalah kepimpinan yang berpunca daripada tonggak
kepimpinan Melaka sendiri dan juga masalah perpaduan yang mana rakyat tak bersatu padu, berlakunya persaingan kuasa antara pembesar Melaka yang menyebabkan perpecahan, itu menyebabkan Portugis mengambil kesempatan untuk menyerang Melaka. Jadi seterusnya kita akan lihat pula serangan Portugis. Jadi kenapa Portugis ni datang ke Melaka ni? Jadi kedatangan Portugis ke alam Melayu ni sebenarnya ingin capai matlamat kekayaan, keagamaan dan juga kemasyhuran. 3G iaitu Gold, Gospel, Glory. Kekayaan, keagamaan, kemasyhuran. 3G. Okey. Jadi di samping untuk kawal perdagangan rempah, Portugis ni juga datang ke alam Melayu ni sebenarnya nak sebarkan agama Kristian dan hapuskan penguasaan pedagang-pedagang Islam. Okey, jadi hubungan Melaka Portugis ni sebenarnya bermula dengan kedatangan Lopez de Esquerra pada 11 September 1509. Jadi time tu Lopez de Esquerra tu datang sebenarnya nak kuasai perdagangan rempah. Lepas tu jadinya terbentuknya hubungan Melaka dengan Portugis. Lepas tu kegagalan rundingan menyebabkan Portugis dekat bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerang Melaka. Jadi serangan Portugis ke atas Melaka ni berlaku sebanyak 3 kali. Iaitu yang pertama pada 25 Julai 1511, yang kedua pada 10 Ogos 1511 dan yang ketiga adalah pada 24 Ogos 1511. Okey. Jadi kita dah tengok serangan Portugis. Portugis datang sebenarnya nak capai matlamat 3G. Datang ke alam Melayu sebab nak capai matlamat 3G. Gold, Gospel, Glory. Jadi di samping nak kuasai rempah, diorang juga nak sebarkan agama-agama Kristian dan hapuskan penguasaan pedagang Islam. Okey, jadi hubungan Melaka Portugis bermula dengan keadaan Lopez de Esquerra. Lepas tu Alfonso de Albuquerque datang serang Melaka. Dan serangan berlaku sebanyak 3 kali. Okey. Okey, jadi tadi kita dah tengok serangan Portugis. Sekarang kita akan tengok pula macam mana strategi Melaka ni menghadapi serangan-serangan daripada Portugis. Jadi, kepimpinan Kesultanan Melayu Melaka ni melaksanakan pelbagai ikhtiar untuk mempertahankan maruah dan juga kedaulatannya, termasuklah dalam aspek diplomasi, aspek strategi, aspek pertahanan dan juga aspek pertempuran. Jadi Melaka ni juga tak tandus dari segi semangat juang. Jadi semangat juang mereka ni berkobar-kobar lah nak hadapi serangan daripada Portugis. Malahan askar tempatan juga digambarkan mempunyai semangat keperwiraan yang tinggi. Jadi antara strategi Melaka menghadapi Portugis ni iaitu yang pertama mereka menggunakan lancaran dan juga perahu berapi. Jadi apa yang dimaksudkan dengan lancaran tu? Lancaran tu adalah sejenis perahu yang bergerak laju. Okey, yang bergerak laju. Okey, jadi yang kedua pula adalah pertahanan Melaka diperteguhkan dekat kawasan pantai dengan kayu kayan dan pelbagai jenis meriam serta peti-peti berisi serbuk peluru. Okey, jadi yang ketiga, tembakan meriam bertalu-talu dari pantai untuk menghadapi serangan Portugis. Dan akhir sekali, Melaka ni menggunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Jadi itu adalah 4 strategi Melaka menghadapi Portugis. Iaitu yang pertama tadi, guna lancaran dan juga perahu berapi. Yang kedua, pertahanan dekat pantai dengan kayu kayan dan juga pelbagai jenis meriam. Yang ketiga, tembakan meriam bertalu-talu daripada pantai. Dan yang keempat, menggunakan tentera bergajah. Okay, jadi kita dah tengok faktor dalaman, kita dah tengok serangan Portugis dan kita juga dah tengok strategi-strategi Melaka untuk menghadapi serangan Portugis. Jadi akhir sekali kita akan tengok macam mana perjuangan Kesultanan Melayu Melaka ni untuk mengembalikan kedaulatan dia. Jadi setelah serangan daripada Portugis sebanyak 3 kali tadi, Sultan Mansur Shah pun berundur daripada Melaka ke beberapa wilayah naungan serta jajahannya. Kemudian Sultan Mansur Shah bersemayam
dibentan. Jadi di antara tahun 1515 hingga 1519, Sultan Mansur Shah ni melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan semula Melaka, tetapi malangnya gagal. Jadi pada tahun 1526, pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Bentan telah dimusnahkan juga oleh Portugis. Jadi Portugis ni dah kuasai Melaka. Jadi Sultan Mansur Shah pula bersemayam dekat Bentam. Tapi tak lama lepas bersemayam dekat Bentam, Portugis tak puas hati juga. Jadi 1526 tu, Portugis musnahkan pula tempat bersemayam Sultan Mansur Shah dekat Bentan. Dan akhirnya Sultan Mansur Shah berundur ke Kampar dan mangkat pada tahun 1528. Jadi daripada gambar di bawah ni, kita tengok yang merah ni adalah serangan Sultan Mahmud Shah ke arah Portugis, iaitu kita dapat lihat daripada Bentan. Dia melakukan serangan ke Melaka, dan yang biru ni pula adalah serangan Portugis ke arah Sultan Mahmud Shah, yang mana daripada Melaka dia melakukan serangan ke Paguh, Bengkalis dan juga Bentan. Dan akhirnya Sultan Mahmud Shah tak dapat semula Melaka, dan baginda Sultan telah berundur ke Kampar dan telah mangkat pada tahun 1528. Okey, jadi kita dah habis mengenai pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat dekat Bentan. Jadi sebagai kesimpulannya, Melayu Melaka ni telah berpusat di Melaka yang berakhir pada 24 Ogos 1511. Dan legasi kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ni telah diwarisi dan juga diteruskan pula oleh Kesultanan Johor Riau. Yang mana lepas ni kita akan tengok pula bab yang seterusnya, iaitu mengenai Kesultanan Johor Riau. Jadi kekalahan Kesultanan Melayu Melaka ni perlu dijadikan iktibar. Kerana apa? Kerana kepada kita tentang kepentingan memelihara perpaduan. Jadi hal ini adalah bagi mengelakkan perpecahan yang boleh mengancam kepada perpaduan dan juga keamanan negara. Macam cikgu dah terangkan tadi, kerana apa benda ni bermula? Kerana daripada faktor dalaman yang bermula daripada pemerintah sendiri, masalah kepimpinan sendiri, dan akhirnya telah menyebabkan Melaka dikuasai oleh Portugis. Jadi kita dah habis bab 5 mengenai Kesultanan Melayu Melaka. Dan kita akan imbas kembali sedikit mengenai Kesultanan Melayu Melaka ni. Iaitu yang pertama sekali, cikgu telah menerangkan mengenai pengasasan Kesultanan Melayu Melaka, yang mana Melaka diasaskan oleh para Meswara. Dan kenapa para Meswara memilih untuk membuat penempatan ataupun membuat kerajaan di Melaka adalah kerana pemilihan lokasi-lokasi yang strategik, seperti faktornya adalah laluan perdagangan, bentuk muka bumi, benteng pertahanan dan juga terlindung daripada angin monsun. Dan cikgu juga telah terangkan mengenai kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu antara faktor-faktor kegemilangan dia adalah kepimpinan raja, sistem pentadbiran dan juga sistem perundangan. Dan juga cikgu dah terangkan mengenai aspek kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu adalah mengenai empayar yang luas, pusat penyebaran agama Islam, pusat perdagangan, pengurusan perdagangan dan juga hubungan luar. Jadi tadi cikgu dah terangkan juga mengenai pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka, yang bermula daripada faktor dalaman, serangan Portugis, strategi Melaka dan juga akhir sekali adalah perjuangan mengembalikan kedaulatan. Dan bab ini juga kita telah memerihalkan yang mana para Meswara ni telah mengasaskan sebuah kerajaan yang penting dan juga yang gemilang dekat alam Melayu. Yang mana kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka tu telah membuktikan kerajaan dekat alam Melayu ni mampu untuk menjadi bangsa yang maju dan kuat. Jadi semangat itu kita wajar jadikan sumber inspirasi untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara bangsa yang mempunyai imej dan juga dati diri yang tinggi. Jadi warisan keagungan dan juga kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka ni kemudiannya diteruskan pula oleh Kesultanan Johor Riau. Jadi itu adalah tugasan murid-murid untuk baca dahulu bab kita yang seterusnya, iaitu bab 6 mengenai pengasasan Kesultanan
Johor, Riau, muka surat 98 dan juga 99. Jadi itu sahaja untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam kelas kita yang seterusnya. Sekian itu sahaja. Terima kasih.